Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi, selamat petang kepada yang melihat pada waktu petang. Bersama dengan saya Cikgu Najihah binti Abdul Rahman. Untuk hari ini kita akan tengok sambungan Tamadun Yunani yang minggu lepas. Minggu lepas kamu dah tengok lokasi Tamadun Yunani. Untuk hari ini kita akan tengok 6.2 peningkatan pemerintahan dan pentadbiran Tamadun Yunani. Kita akan tengok corak pemerintahan tamadun Yunani. Okey, kita akan tengok satu persatu. Aspek pemerintahan dan pentadbiran merupakan sumbangan terpenting dalam sejarah dan tamadun manusia. Sistem ini kekal hingga kini. Maksudnya kat sini, corak pemerintahan yang telah diperkenalkan semasa tamadun Yunani itu masih ada digunakan sehingga ke hari ini. Okey. Setiap sistem punya ciri tertentu dan berbeza antara satu sama lain. Maksudnya dekat sini, setiap benda tu mesti ada kelemahan, mesti ada kelebihan. Okey, ada dia punya perbezaannya. Okey, kita akan tengok corak pemerintahan yang digunakan untuk Athens. Okey, polis yang pertama iaitu Athens. Ingat lagi, tamadun Yunani dia ada 3 polis yang terkenal. Polis ini negara lah. Okey, ada 3 negara yang terkenal iaitu Athens, Sparta dan Corinth. Ada 3 polis yang terkenal. Okey, polis ni bukan polis neno-neno Polis kat sini adalah negara. Okey, negara tu kalau macam di sana dia panggil sebagai polis. Okey, polis yang pertama adalah Athens. Kita akan pergi kepada Athens. Okey, ini adalah corak pemerintahan dia. Okey, yang pertama sekali kita tengok monarki. Monarki ialah sistem beraja yang berasaskan keturunan. Maksudnya dekat sini, okey, kalau bapa dia raja, dia akan wariskan pemerintahan tu kepada anak dia. Anak dia akan wariskan kepada cucu dia. Cucu dia akan wariskan kepada cicit dia. Okey, itu kita namakan sebagai sistem pemerintahan monarki berdasarkan keturunan. Okey. Raja pula dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Okey, ini sistem pemerintahan yang pertama. Kita tengok sistem pemerintahan yang kedua dinamakan sebagai oligarki. Oligarki ialah pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Siapa paling terkenal, siapa paling berkuasa, itu yang akan menjadi ketua bagi kawasan tersebut. Okey, itu oligarki. Yang ketiga, aritokrasi. Aritokrasi ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Bangsawan maksudnya siapa yang paling banyak pengaruh, siapa paling banyak duit. Okey, itu yang akan menjadi ketua bagi kawasan tersebut. Itu kita namakan sebagai aritokrasi. Seterusnya, tirani. Tirani ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas. Kau nak bayar cukai ke tak? Kau tak nak, aku potong kepala. Itu kita namakan sebagai tirani. Okey, kerajaan yang zalim dan menindas rakyat. Seterusnya, okey, corak pemerintahan yang terakhir sekali adalah demokrasi. Pernah dengar demokrasi? Mesti pernah dengar kan demokrasi. Okey, demokrasi ialah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian. Okey, sama seperti Malaysia. Malaysia pun adalah sebuah negara yang mengamalkan prinsip demokrasi. Okey, maksudnya melalui pengundian. Undi nak pilih siapa jadi ketua. Okey, kalau kamu ingat biasanya 5 tahun sekali, 5 penggal sekali kita akan adakan pilihan raya. Yang ada gantung bendera banyak-banyak kat jalan raya tu, kita akan undi. Okey, sama juga kalau macam awak biasanya nak pilih ketua kelas. Cikgu akan kamu akan calonkan beberapa orang, lepas tu cikgu suruh angkat tangan. Okey, mana undian yang paling banyak, mana orang angkat tangan paling banyak, dia akan jadi ketua. Betul kan? Itulah konsep demokrasi, pengundian suara rakyat. Okey, ini adalah 5 corak pemerintahan yang telah diperkenalkan semasa tamadun Yunani. Dan semua kelima-lima ni kamu perlu ingat. Macam mana nak ingat? Okey, tengok kat bawah ni. Datuk M. Apa dia Datuk M? Siapa Datuk M ni? Datuk M ni siapa? D. Demokrasi. A. Aritokrasi. T. Tirani. O. Oligarki. M. Monarki. Itu dia Datuk M. Okey, maksudnya D tu adalah singkatan untuk demokrasi. D. Demokrasi. A. Aritokrasi. T. Tirani. O untuk oligarki. Dan last kali M adalah untuk monarki. Itu Datuk M. Okey, boleh ingat ya? Datuk M. Kena ingat tu.
Okey, seterusnya kita akan tekankan kat sini adalah demokrasi di Athens. Okey, bagaimana Athens mengamalkan demokrasi dia. Okey. Demokrasi, okey, dia ada Dewan Perhimpunan. Kalau macam di Malaysia, kita ada Parlimen yang terdiri pada dua, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, Dewan Perhimpunan. Keanggotaan Dewan Perhimpunan, siapa boleh masuk? Okey, nombor 1 kita tengok. Anggotanya terdiri daripada semua warga negara lelaki Athens. Okey, maksudnya sebuah negara, warga negara lelaki Athens tu boleh jadi anggota Dewan Perhimpunan. Kalau macam di Malaysia, siapa boleh? Lelaki ke perempuan? Perempuan boleh masuk tak parlimen? Perempuan boleh jadi YB tak? Ha? Macam YB kawasan awak tu? Dr. Halimah? Ha, kan YB tu. Okey, jadi kat sini, kalau macam di Malaysia, bebas. Okey. Nurul Azizah, kan sama YB juga. Okey, maksudnya perempuan pun boleh masuk parlimen menjadi anggota sebagai YB. YB tu apa? Yang berhormat. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, setiap warga negara berpeluang memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun. Kalau di Athens, 6 bulan hingga setahun dia dapat pegang jawatan itu. Tetapi kalau di Malaysia selama 5 penggal, maksudnya 5 tahun lah. Okey, maksudnya kalau bila pilihan raya undi dia menang, dia akan jadi YB kawasan tu. Lepas tu 5 tahun berikutnya mengundi lagi, dia menang lagi, dia jadi YB lagi. Lepas tu 5 tahun berikutnya mengundi, buat pilihan raya lagi, apa tu, tiba-tiba dia kalah, orang lain pula jadi YB. Okey, maksudnya 5 tahun sekali 5 penggal lah, lebih kurang. Nombor 3, bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Kalau di Athens 3 kali sebulan mereka akan bersidang untuk bincangkan hal-hal perundangan dan sebagainya lah. Okey, tapi kalau di Malaysia biasanya 3 ataupun 4 kali satu penggal. Maksudnya lebih kurang 1 tahun, jangka masa 1 tahun, 3 atau 4 kali bersidang. Macam sekarang ni tengah bersidang Dewan Rakyat. Sekejap buka, sekejap tutup. Itulah. Nombor 4 last sekali, semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Okey, nombor 4 ni, semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Kalau di Malaysia, semua orang boleh masuk parlimen ke? Tak, maksudnya kena ada kebenaran dahulu. Okey, nak masuk parlimen, dia ada pas kebenaran, baru boleh masuk parlimen. Kalau tak ada pas, tak boleh masuk. Awak boleh masuk ke? Awak pelajar sekolah boleh masuk ke? Boleh kalau ada kelulusan. Macam 2 tahun lepas, sekolah pernah menganjurkan lawatan ke parlimen. Jadi 2 tahun lepas tu memang adalah pelajar-pelajar kita, kalau tak silap 2 bas pergi masuk dalam parlimen. Tengoklah dia orang bersidang kat dalam tu. Okey, nanti kalau COVID dah habis, ada rezeki, kita akan buat lawatan lagi. Okey, seterusnya lagi, di bawah Dewan Parlimen ada 3, iaitu majlis, magistrate dan juga juri. Okey, untuk 3 ni kamu boleh tengok dan selak sendiri dalam buku teks. Apa fungsi majlis, fungsi magistrate dan fungsi juri. Okey, ini adalah pemerintahan di Athens. Okey, kita akan pergi kepada polis yang kedua, negara kota yang kedua, iaitu Sparta. Sparta dia berbeza dengan Athens. Apa perbezaan dia? Okey, mengamalkan sistem pemerintahan monarki terhad. Monarki. Kalau untuk Athens tadi, dia mengamalkan demokrasi. Kalau untuk Sparta, dia mengamalkan monarki. Monarki tu pemerintahan yang bagaimana? Ingat lagi tak? Monarki. Ni alamat salah. Ni monarki. Ni. Sistem beraja yang berasaskan keturunan. Okey, itu untuk di Sparta berasaskan keturunan. Dia monarki. Kalau Athens, demokrasi. Kalau Sparta, monarki. Okey. Terdapat 2 orang raja yang memerintah Sparta bersama-sama bagi mengelakkan raja bertindak kejam. Maksudnya ada 2 raja dekat situ. Okey, kat sini dia punya struktur pemerintahan dia. Kat atas sekali adalah raja, terbagi pada 2, iaitu Dewan Perhimpunan dan juga majlis. Okey, untuk Dewan Perhimpunan 10,000 orang ahli, 5 orang pegawai dilantik sebagai Ephos. Ephos ni siapa? Okey, orang yang memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Apa maksud mutlak? Mutlak ni maksudnya kalau raja tu kata A lah, tak boleh kata B. Okey, kalau raja kata B lah. Okey, maksudnya kalau raja kata hukuman dia adalah pancung lah. Tak bolehlah nak buat hukuman tembak pula. Tak bolehlah. Maksudnya itu adalah kata-kata mutlak.
Majlis 28 orang dewasa berusia melebihi 60 tahun, keahlian seumur hidup. Okey, itu adalah untuk majlis di Sparta. Okey, kita tengok lokasi tu. Okey, ini peta yang hari itulah. Okey. Athens dekat sini, Sparta dekat sini. Sekarang kita bincang tentang Sparta. Okey, ini negara kota Sparta. Ini negara kota Athens. Ini adalah negara kota Corinth. Ini Olympia. Bawah tu ada Carthage. Okey, ini adalah antara negara kota yang terkenal di Athens. Tapi yang terkenal di Yunani, dekat Taman Yunani. Tapi yang paling terkenal ada 3 saja, iaitu Sparta, Athens dan Corinth. Seterusnya, okey, apa menarik tentang Sparta? Aspek disiplin menjadi dan taat setia menjadi asas perkembangan Sparta. Kanak-kanak seawal usia 7 tahun dan kaum wanita dilatih menjadi anggota tentera. Okey, 7 tahun dah dilatih menjadi tentera, dah dilatih memegang pisau, dah dilatih memegang pedang, dah dilatih memegang tombak, dah dilatih memegang perisai. Awak 7 tahun buat apa? 7 tahun pegang pisau mainan lagi. 7 tahun pegang anak patung. 7 tahun pakai pistol mainan. Piang, 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 piang. Betul? Itu awak 7 tahun. Tapi kalau di Sparta, dia dah dilatih untuk pegang senjata sebenar. Untuk berperang. Bersiap sedia untuk berperang. Itu kanak-kanak di Sparta. Kalau di Athens tak? Di Athens dia macam biasa, kanak-kanak biasa. Bermain seperti biasa. Tapi kalau di Sparta, wajib. Okey, untuk menyertai sesi latihan pertempuran. Kaum wanita tidak terkecuali daripada mempertahankan negara, jadi mereka dilatih menjalani latihan fizikal dan diajar berlari, bertinju, menari dan menyanyi di khalayak ramai. Perempuan pun tidak terkecuali. Okey. Warga negara Sparta sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatannya. Okey, maksudnya kat sini kalau boleh tengok dalam cerita-cerita sejarah banyak siri-siri peperangan antara Sparta. Okey, memang mereka bermati-matian untuk mempertahankan Sparta. Okey, seterusnya. Okey. Sparta boleh dikategorikan sebagai kerajaan ketenteraan. Ini dibuktikan melalui siri peperangan antara Sparta dengan Persia. Kalau kamu tengok ada cerita tentang Prince of Persia, itu antara peperangan antara Sparta dengan Persia. Okey. Ini saya tak ingat ini cerita apa. Kalau tak silap saya 300 Sparta warrior ke? Lebih kurang lah. Okey, ini bagaimana Sparta mempertahankan negara dia daripada serangan Persia. Seterusnya ini klip tentang wanita Sparta mempertahankan negara dia. Saya pun tak ingat ni cerita apa. Banyaklah cerita-cerita Eropah yang kamu boleh tengok tentang bagaimana perjuangan Sparta dan sebagainya. Seterusnya, dah habis lah. Okey, dah habis untuk Athens dan juga Sparta. Ada 2 negara kota, Athens dan juga Sparta. Okey, kita akan tengok kuis. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri Dewan Perhimpunan di Athens? Dianggotai oleh kaum lelaki, terdiri daripada 10 orang jeneral tentera, terdapat juri sebagai pemutus suatu kes, bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Yang mana satu jawapan dia? Okey, jawapannya adalah D. Donkey. Okey. Siapa yang boleh ciri-ciri Dewan Perhimpunan ni? Okey, ciri yang pertama, dianggotai kaum lelaki dan yang bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Okey. Macam mana nak jawab soalan objektif sebenarnya? Kalau soalan objektif aneka pilihan yang seperti ini, apa yang perlu kamu buat? Okey, teknik menjawab dia, baca dahulu ke semua pilihan jawapan ini, lepas tu pilih mana yang kamu rasa memang confirm betul. Okey, kalau macam dekat sini, okey, dia anggotai oleh kaum lelaki. Kamu rasa, Cikgu Najihah cakap kalau Dewan Perhimpunan tu kalau kat Athens lelaki je. Kalau kat Malaysia lelaki perempuan boleh jadi YB. Jadi kamu rasa satu Roman ni betul. Jadi kamu tengok pilihan jawapan A, B, C mana yang ada nombor 1. Yang ada nombor 1 yang mana? A dan juga D. Jadi B dengan C ni kamu boleh pangkas siap-siap. Tak payah jawab B dengan C. Memang confirm salah. Okey. Maksudnya kat sini antara pilihan jawapan A dengan D, okey, kat sini dah ada nombor 2 Roman dengan 4. Okey, kamu tengok 2 dengan 4. Terdiri daripada 10 orang jeneral tentera. Ada tentera ke dalam Dewan Perhimpunan? Bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Betul. Jadi jawapannya adalah D. Okey, itu cara kamu nak jawab. Maksudnya yang kamu rasa bukan tu kamu pangkal awal-awal.
Okey, Pangkah, jangan jawab dulu soalan tu. Okey, seterusnya. Apakah bukti masyarakat Sparta mementingkan latihan ketenteraan? Semua rakyat mesti berjiwa patriotik. Pemerintahan diketuai oleh raja. Kaum wanita tidak terlibat. Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi tentera yang baik. Yang mana satu jawapan dia? Jawapannya D juga. Bukti masyarakat Sparta mementingkan latihan ketenteraan. Okey, anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi tentera yang baik. Maksudnya kat sini, berapa usia dia kena latih? Usia 7 tahun. Okey, usia 7 tahun dah dilatih menjadi anggota tentera. Okey, tugasan apa yang perlu kamu buat untuk hari ini? Okey, tugasan dia adalah screenshot ini. Okey, screenshot yang ni. Okey, seperti biasa tulis hari dan tarikh. Saya nak kamu buat dalam melintang. Jangan menegak Kalau menegak nanti takut tak cukup. Okey, melintang. Okey, screenshot, salin. Copy paste yang ni sahaja. Okey, kalau tak nak salin, saya benarkan untuk kamu. Kalau ada kemudahan untuk print, kamu boleh print. Okey, maksudnya screenshot lepas tu print. Okey, untuk halaman ini Athens. Lepas tu, okey, yang kedua yang ni. Okey, boleh screenshot untuk kamu salin. Okey, salin yang ni Sparta. Maksudnya ada dua nota yang kamu perlu salin. Satu adalah Athens dan kedua adalah nota Sparta. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi nanti.